Orang dulu-dulu lain kan. Kita boleh baca novel tebal tu. Baca novel tebal, menangis seorang. Menangis kat Ustaz 38. Oh, ya Allah. Allah. Apa nak jadi konsep 39 ni? Allah, 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 Allah. Buka. Meraung. Sebab orang dulu-dulu dia boleh baca novel tebal bersama-sama tukar-tukar dengan kawan ni kan tak? Drama dulu, drama Cina tu 120 episod. Dia boleh tahan tengok tiap-tiap petang pukul 6. Sekarang tak boleh. Semua nak pendek-pendek. Drama Melayu pun dah pendek-pendek dah sekarang. Kan? Ya, tu sebab saya kata dah tak boleh tengok lah. Nak drama malam raya. So ada pelakon-pelakon ni tolonglah nasihatkan. Pengarah ni. Tukarlah tema tu. Malam raya tak ada haka mati. Itu je. Haka mati. Aku paling tak boleh tahan yang Pondok Buruh. Tak tahu dia ulang. Kesian tau. Ojah Nawi. Tak tahu terseksa dalam drama tu. Dia tengok yang kan itu arwah apa sebab dia tu kan. Yang, bukan salah pelakon. Jalan cerita tu. Dia bukan pakai mesin. Pakai tangan. Ini corner tu tertangkup dengan sawah macam mana. Dia kita dah boleh agak dah plot dia. Kalau mak, besok mesti seronokkan pagi raya kita dapat makan rendang ni sama-sama. Tu nak mati tu tak payahlah tengok sampai ujung. Tak payah tengok. Tahu dah. Tiba-tiba dah keras kat sejadah tu. Nak mati dah. Tu saya kata, ya Allah kenapa lah kan. Buatlah riang-riang sikit, happy-happy. Kan? Dia haka, mangkak-langkak, menyarak. Semasa tu lah, kena panah peti. Heran aku tahu lah. Kacau-kacau dodol, happy-happy ni mengantuk, menguap. Masa tu lah tertangkup, masuk dalam dodol mati. Allahu Akbar, cubalah. Kan? Tahu lah sedih, bukan sedih tengok cerita tu macam tu. Kan? Daripada pelakon yang tolong nasihatkan pengarah. Malam raya tu bagi happy. Dia haka tu balik happy. Ayah, saya balik kan, tuan. Berbakti pada keluarga. Berbakti tak mau mati. Geram tengok. Tu belum cerita lagi. Tergantung. Kena tunggu raya tahun depan sambung. Tu lagi sakit hati. Dia lagi sakit hati adalah sambung-sambungan kan. Ini pandangan saya lah. Kan? Saya ni bukan orang seni kan. Macam tu je lah. Kan? Kemudian sebagai ulama ada menyatakan barang siapa telah dikuasai oleh nafsunya maka dia akan menjadi hamba syahwatnya yang merengkok dalam penjara kegilaannya. Dia akan merengkok. Dia macam tak boleh keluar. Dia akan cari juga benda tu. Kan? Dan hatinya semakin lalai. Barang siapa menyirami bumi tubuh ini dengan syahwat berarti dia telah menanam pohon penyesalan dalam hati. Dia dah tanam dah benda. Dia akan menyesal. Wajib dia menyesal. Sebab benda yang dia buat. Saya dulu pernah bekerja sebagai pengarah undang-undang dan penguasaan. Saya memang selalu serbu tempat-tempat ni. Tempat yang saya serbu tu rumah urut. Anak pula di Seremban dinilai kan. Dinilai, ya Allahu Akbar. Sebanyak-banyaknya. Bila kita serbu tu, saya yang pergi tengok siasat, tengok lesen-lesen dia orang ni. Kita yang elok ni pun tiba-tiba lengoh badan. Tak tahu kenapa. Sebab apa? Yang pekerja-pekerja dia bukannya pakai baju biasa ni. Baju ketat, seluar ni, skirt pendek. Lepas tu orang tu dekat luar ni dah ada urut kaki. Dia ada urut kaki tau. Urut kaki tak ada urut kaki orang tu urut. Tapi yang tak berurut ni, yang tukang urut yang tu, dia bolehlah berjogging dekat depan, dekat kaunter tu. Dia ada pula urut badan dalam. Urut badan. So, daripada kaki pergi badan pula. Masuk dalam. Itu yang jadi penyakit tu. Tu dia tanya, nak urut mana? Ada dua jenis. Satu urut sakit, yang betul-betul urut. Satu lagi urut sedap. Dia kata mana satu nak. Urut sedap tu yang dia bayar mahal tu. Dan bila dia sekali dah terbabit tu, dia akan ulang. Pejabat agama yang pergi dengan kita tu bila tangkap, orang yang sama yang kena tangkap. Dia dah kena tangkap sekali, kena tangkap lagi. Kat rumah urut yang lain pula. Bayangkan, ada orang macam tu. Macam orang dia kegilaan dia, main judi. Judi inilah, judi nombor. Dia semua jadilah. Pukul apa start kuliah Samsul Bat tu? Malam ni lain sikit. Malam ni start 7.30 dia kata. 07.30. Jadi, tikam. Dia tikam. Dia tanya, anak awak berapa orang? 2 orang. Anak awak 3. Awak boleh ada rezeki lagi. Awak 4. 23.04. Kena pula tu. Tang kena tu satu hal. Yang paling melampau tu dah kena pula dapat second prize. Dia belanja je ke surau. Kau hajar betul. Dengan duit macam tu. Dia kata, belanja lagi. Kenapa? Birthday. Setiap bulan betul birthday kau. Dia kata, sebab kena nombor. Dan dia tak rasa. Dan Allah bagi tau. Orang macam ni, Allah bagi kena. Itu sebabnya, siapa yang main judi, tak kena dosa. Main kena dosa tu pula sebab apa? Kena pula sebab Allah bagi dia seronok dengan kemenangan dia tu. Saya pernah dulu, masa belajar, masa dekat universiti dulu, masa World Cup.
Ada seorang yang jadi pergi bilik-bilik kan, nak teka bola malam ni Jerman lawan ni berapa. Kita pun main lah. Kita masa tu dengan kawan kan. Main jugalah tu. 50 sen. Satu teka. Main lah. Saya pun letak 2-0, 2 sama, 3-2. Lepas tu sekali, satu blok ni ada. Dia punya lanun judi ni. Pergi tiap-tiap bilik. Kutip. Kita pun saja suka. Berdosa tu. Berdosa. Saya mengaku ni cerita ni. Boleh pula 3 orang aja kena dapat RM17. Oi, besar masa 3 orang ni. 2 sama. Jerman lawan Sweden masa tu. 2 sama. Ya Allah, seronok. Aku kaya. RM17 je pun. Malam tu habis kan RM17 tu. Mana game lain pula Argentina lawan. Langsung tak berasa habis. Yang tu lah. Tapi nasib baik saya syukur tak kena. Lepas tu. Sebab apa? Biasanya orang yang kena tu lah yang biasa penyakit. Ingat tak dulu ada judi internet? Dengan judi sebelum PKP. Nasib baik PKP lockdown, mati bisnes dia orang. Tidak, dulu judi internet ni, dia satu orang ni, dia judi, bukan mesin slot ni, komputer. Dia main judi internet ni, main roulette, main apa semua. Dia bayar macam mana. Kita pergi, dia siap tulis tu. Siapa yang nak cuci duit, nak tukar duit apa semua, mestilah tak boleh lebih daripada. Siap ada dekat notice board dia dekat depan tu. Dan dia ada kadang-kadang ada seorang jaga kat luar tu. Dia jaga kat luar supaya bila pihak berkuasa datang, polis datang ke, ni datangnya dia pun info dekat dalam, dia tekan satu button, semua jadi komputer biasa. Jadi kita tak boleh nak tangkap dia. So apa yang dia, bila kita dapat tangkap yang seorang pengusaha judi ni, dia kata, dia ada apa tau? Dia ada 17 pusat judi yang dia ada dekat kawasan tu. Dia buat macam mana? Satu malam tu, dia akan pilih satu tempat, siapa yang main dekat situ malam tu, semua akan menang. Yang 16 lagi akan kalah. Tahu kan? Bayangkan. Jadi yang menang tu malam tu, menang banyak sampai beribu-ribu dapat, dia akan gila dah. Setiap malam dia akan datang. Walaupun dia kalah lepas tu, dia tak kira. Sebab dia kata dia pernah menang. Maknanya benda tu betul, dia kata. Benda tu tak tipu. Macam itulah. Itulah yang berlaku. Kemudian malam esok lah, tempat ni pula dia bagi menang. Tempat ni bagi menang. Itulah yang mengkayakan mereka selama ni. Yang hati-hati. Macam tu jugalah dengan Forex. Sama juga tuan-tuan. Konsep dia sama. Kan? Dekat Forex tu sama. Bermula dia bagi kita seronok, dapat sikit. Lepas tu dia tipu kita sebanyak-banyak. Kemudian, sesungguhnya Allah menciptakan makhluk ada 3 bahagian. Dia menjadikan malaikat hanya diberi akal tanpa diberi syahwat. Lalu dia menjadikan haiwan diberikan syahwat tanpa diberi akal. Allah menjadikan manusia diberi akal dan syahwat. Jika syahwat seseorang telah mengalahkan akalnya, maka haiwan lebih baik daripada dia. Namun barang siapa menggunakan akal menundukkan syahwatnya, tentulah dia lebih baik dari malaikat. Nampak? Level dia, kalaulah syahwat tu lebih pada akalnya, maka dia lagi teruk daripada haiwan. Tapi kalau akalnya lebih daripada syahwatnya, maka dia lebih baik pula daripada malaikat. Nampak tu? Kan level dia. Tu yang heran tu kan, lelaki nak dengan lelaki, pening kepala. Kan? Perempuan nak dengan perempuan, legebet namanya. Saya tak boleh sebut huruf tu. Kena ban video ni kan. Legebet. Bayangkan pening kepala. Saya yang heran tu dekat luar negara, beria-ria tengah fight benda tu. Perempuan tu bermisai. Bukan perempuan, lelaki yang macam perempuan tu. Bermisai. Bermisai, rambut panjang. Tapi dah operate semua kan. Elok hidup tu. Dah masalah sekarang ni adalah dalam television satellite yang kita, yang telefon apa, saluran TV berbayar dekat dalam TV kita sekarang ni. Yang Netflix, Disney Hotstar ke, Prime Video, macam-macam lagi yang ada dalam tu kan. Salah satu cerita ni, kebanyakan cerita Mak Saleh ni cerita yang bersambung-sambung, drama bersiri yang seronok, orang suka tengok ni. Kebanyakannya mempromosikan ni. Salah satu cerita yang saya suka tengok lah, saya suka tengok 911. Sebab saya suka dia macam mana orang ni tanah runtuh dia selamatkan. Tapi drama dia tu yang tak tahan tu. Yang episod awal tu bolehlah dia tunjukkan perempuan-perempuan ni kahwin, siap bela anak seorang. Perempuan nangis dia bela anak tu. Berebut hak penjagaan dan sebagainya. Perempuan dengan perempuan. Lepas tu yang episod yang baru, musim yang baru tu pula, tiba-tiba ada seorang perempuan bertudung. Perempuan bertudung menjadi salah seorang pasukan penyelamat. Lepas tu ada pula lelaki dengan lelaki tu umum. Dia nak bertunang. Dengan perempuan yang berhijab ni pun seronok sekali. Happy sekali. Tu sebab orang hutan dekat Bukit Merah tu kemurungan.
Sebab dia kata, kenapa dia orang tak kenal jantan betina? Kita ni elok kenal ke kita yang salah, dia kata, ada orang hutan. Tak, orang hutan yang main tau. Saya kalau pergi pusat konservasi orang hutan, 98% orang hutan ni menyamai manusia. 98%. Orang hutan betina datang bulan tau. Sama macam manusia. Sama. Lepas tu sebabnya kalau orang pregnant, dia tak bagi tengok yang kat baby tu. Pakai pampers, minum susu, buyur macam baby betul. Tu kawan tu dulu percaya kenan-kenan tu kan. Tu dia kata, masa saya ingat semasa saya pergi, siapa yang nak MC 3 hari? Siapa nak MC 5 hari? Dia tanya. Saya angkat tangan, masa tu kerja. Saya nak. Kalau nak 5 hari, bagi dia ni. Bagi apa? Anak orang hutan ni kekuatannya 3 orang dewasa. So sekali dia tampar, seminggu tak sedar, dia kata. Sabarlah aku. Tapi kalau bagi yang mengelebih tu, yang besar tu, yang tu kekuatannya 7 manusia dewasa. So sekali tampar memang ICU terus. Itu memang kuat betul. Tu sebab kan tu sebabnya beruk-beruk yang kecil-kecil tu pun bahaya kalau baby kena biarkan dia ambil baby, dia bawa kat tingkat atas, dia lambung macam tu. Tu sebabnya hati-hati. Kan? Bayangkan orang hutan kemurungan kan. Dia mikir. Kambing pun kena jantan betina kan. Dia pula tak kena. Heran motor macam mana dia berunding tu. Kan? Maksud malam pertama tu lah macam mana dia unding. Kau jadi perempuan dulu ke? Macam tu agak macam tu lah kan. Malas fikir tu kan. Fikir sakit kepala. Somak kepala. Poning tu kan. Macam mana tak poning? Lahir-lahir senapang. Dah besar sibuk nak jadi perempuan. Kan? Saya sebenarnya adalah wanita yang terperangkap dalam jasad lelaki. Pijak kan tahu lah tu. Banyak cerita. Ni. Dekat kalau elok pakai jubah sampai ke depan Kaabah pakai telokong. Tak boleh kepala. Kan? Bukan orang Malaysia tu kan. Orang Thailand ke orang Australia. Macam tu lah punya. Kan? Ibrahim Al-Khawas telah meriwayatkan pada satu ketika aku ke Gunung Lukam. Ingat sekali aku mengambil sebiji buah delima. Kemudian aku ambil satu dan ku pecahkan. Namun apabila ku makan sedikit rasanya masam. Maka ku tinggalkan sahaja delima itu. Kemudian aku melihat seorang lelaki jatuh tersungkur di kerumuni lalat yang menggigit. Dia makan, nafsu dia nak makan tadi sebabkan masam, dia tinggalkan je. Okay. So lelaki tadi jatuh tersungkur di kerumuni lalat dan menggigit. Lalu aku menegurnya, Assalamualaikum. Dia jawab, Waalaikumsalam. Wahai Ibrahim, aku tanya dia. Bagaimana engkau mengenal aku? Dia menjawab, barang siapa telah marifat pada Allah, tidak ada satu pun yang samar baginya. Dikenal lah. Kan? Kemudian, mengapa engkau tidak memohon agar selamat dari gigitan lalat itu? Dia menjawab, aku pun melihat engkau mempunyai keistimewaan di sisi Allah. Lalu mengapa engkau tidak memohon agar selamat dari syahwat keinginan terhadap delima itu? Sesungguhnya lazatnya delima dapat mengakibat seorang menderita di akhirat. Sedangkan gigitan lalat hanyalah terasa pedih di dunia sahaja. Gigitan lalat pada nafsu, sedangkan gigitan syahwat itu pada hati. Kemudian aku pun berlalu dari situ. Maknanya, dia nakkan sesuatu tu sampai sanggup nak ambil, tapi nanti kau buang macam tu je. Macam itulah nafsu ni. Kan? Jadi sedangkan, dia kata tadi, biarlah orang nak gigit, aku tak apalah kan. Dia hanya menggigit. Dia kata tadi apa? Dia kata hanyalah gigitan lalat hanya terasa pedih di dunia saja. Tapi sedangkan, gigitan pada nafsu tu, gigitan pada syahwat itu adalah pada hati. Yang dia melayan kehendak tu kan. Syahwat dapat membuatkan raja menjadi hamba. Sedangkan sabar akan membuatkan budak menjadi raja. Tidakkah kau dengar kisah Yusuf AS dengan Zulaikha? Yusuf menjadi raja Mesir sebab kesabarannya. Dan Zulaikha menjadi hina, fakir dan lemah kerana syahwatnya. Zulaikha tidak sanggup menahan cintanya kepada Yusuf. Tetapi setelah dalam kitab yang sama, kitab Mukasyafatul Qulub ni dia akan gambarkan ada satu kisah Zulaikha masuk Islam setelah tu dia berkahwin dengan Nabi Yusuf akhirnya. Dan bila berkahwin dengan Nabi Yusuf, dia mengelakkan dirinya daripada melihat. Bila Nabi Yusuf panggil dia mengelak. Panggil dia mengelak. Sebab dia takut pandangannya pada Nabi Yusuf yang handsome ini menyebabkan dia lupa pada Allah. Sampai macam tu sekali. Sampailah Nabi Yusuf beritahu, malam ini kau datanglah bersama dengan aku kerana Allah memerintahkan engkau untuk bersama dengan aku. Kerana Allah bakal mengurniakan zuriat yang merupakan bakal Nabi yang akan datang. Jadi bila buatnya, barulah dia datang. Sebab apa? Sebab Allah suruh. Macam tu. Layan suami sebab Allah suruh. Itu penting. Bila suami panggil, on tak on? On. Macam tu. Kadang. Kan? Sibuklah. Penatlah. Lain kali lah. Tak ada kerja lain ke? Sahun suami macam tu. Kesian suami. Kan? Saya tanya, saya jawab. Macam tu je lah.
Saya, saya ceramah dekat satu masjid kat Kuala Pilah tu, saya tanya, "Makcik, apa maksud selawat, makcik?" Menyahut makcik tu. Nak ceramah-ceramah lah, tanya pula, kena sound pula aku. Dia eloklah diam tu daripada kena sound, baiklah diam kan. Orang perempuan tu ni bagus, dia jujur. Kau tanya dia jawab tu, ada tanya, jawab, ceramah je lah dia kata. Ada sekali tu saya ceramah dekat pusat aktiviti warga emas di Jempol. Saya masuk dalam dewan macam ni lah, perempuan ni semua. Lah, perempuan semua, tak ada lelaki. Menyahut lah seorang makcik tu. Lelaki habis mati dah. Saya 5 minit saya tak boleh ceramah, berair mata tergelak. Ya Allah, sabarlah aku makcik ni. Dia punya jawab. Dia jangan dia lelaki habis mati dah. Dengan ni je dia kata saya. Memang betul. Menurut kajian memang betul lelaki mati dulu. Buat macam mana? Dah mula sakit-sakit belakang. Orang perempuan sakit-sakit kerja juga. Kan? Pening lah ni, tak apa. Kuatkan semangat kan. Status kan. Kan? Orang perempuan kan macam tu kan. Dia tak boleh. Dia jangan orang ramai tengok status WhatsApp dia. Mulalah. Ya. Buat kerja gardening kan. Mulalah dia kan. Mentelaah ilmu. Sesungguhnya dunia ini sementara. Allah menyampah aku kan. Ambil gambar sendiri betul kan. Tak, bukan orang sini atau orang tempat lain. Orang tempat lain. Betul lah. Allahu Akbar. Dia saya tengok tu. Tengok status aku. Dia kata kan. Seronok. Dia 3 perkara tau. Saya pesan selalu. 3 perkara jangan share dalam media sosial. Yang pertama, jangan kongsi kebahagiaan. Pegang tangan suami dekat handbrake. Ambil gambar. Apa pasal kau gelak? Mana betul lah kau buat benda tu ya kan? Tak, pegang tangan dekat handbrake. Sampai gambar. Gambar tangan, pegang tangan. Dia tulis apa? Kaulah segalanya. Macam tu kan? Okay. Yang belum kahwin nak lain. Nampak lelaki handsome-nya. Imamku. Mana yang tak handsome tu? Pengusi khairat kematian. Macam tu lah, agak macam tu lah. Tak baik tau. Sebab apa? Ada sebab, nanti saya cerita. Jangan kongsi kebahagiaan kita, tunjukkan. Gambar kan, lelaki kan, perempuan kan gemar paksa. Abang pandang sana bang. Seorang pandang sana, seorang pandang sini kan. Setelah 35 tahun. Macam tu lah kan. Macam tu lah.